Yang saya ingat dah. Okay, OPR ni overnight price rate Polisi rate. policy rate. Dia adalah kadar faedah yang antara bank tetapkan untuk simpanan semalaman kan? Macam tu kan? Okay. Antara bank tetapkan ke bank negara tetapkan? Bank negara tetapkan. Okay. So waktu assignment dulu PKP, diorang turunkan kadar OPR ni banyak berapa dah? Sekarang dah 2 kan doktor? Sekarang dah naik kepada 2. 2 kan? Dulu 1.75 ke macam tu kan? 1.75 kan? 1.75 7 1.75 rendah. Okay, dulu bila mana OPR tu turun, saya ingat dah penjelasan doktor dulu. Ramai orang yang ramai orang yang boleh buat peminjaman ataupun ramai orang nak meminjam kat bank sebab kadar faedah dekat bank tu rendah. Tapi sekarang bila OPR dah tinggi, sebab kan waktu PKP tu kan ramai yang memerlukan duit, jadi BNM turunkan OPR tu supaya bantu orang untuk meminjam, lebih ramai meminjam dan ramai untuk belanja, macam contoh nak beli kereta ke, rumah ke, kan doktor kan. Tapi sekarang OPR dah naik. Bila OPR naik sebenarnya dia Okey, boleh bincang. Okey. Boleh bincang, boleh tanya soalan ke, boleh bincang ke macam tu. Boleh bagi pendapat. Macam mana you nak explain pada orang supaya orang senang faham? Doktor, kalau contohnya kadar faedah ni, dia macam kadar faedah lah kan? Memanglah kadar faedah. Okey, kalau dia naik, dia bagi impact kepada orang yang simpanan lah kan? Orang buat simpanan. Impact apa tu? Betul. Contohnya profit lah, dapat profit. Maksudnya dia punya interest lagi tinggi lah maksudnya kan? Okey, fixed deposit contohnya. Dia lagi dapat banyak lebih tinggi lah dia punya interest. Riba dia lagi tinggi lah. Betul. Kalau kita cerita riba lah. Kalau kita cerita bank Islam, dia punya keuntungan dia lebih tinggi. Okay. Keuntungan lebih tinggi. Itu kepada kalau turun penyimpan, pendepositor ataupun pelabur fixed deposit. Macam tu lah. Dia akan bagi keuntungan, contohnya kalau betul ke doktor, fahaman saya kalau OPR kita naik ni, dia bagi keuntungan kepada pelabur, tapi kepada peminjam dia bagi, dia macam naik lah interest rate tu, maksudnya dia kena bayar lebih lah. Tapi kalau macam tu. Betul ke doktor? Betul kan? Betul. Tiba-tiba dia masuk balik. Okey, silakan. Okey, bincang cepat. Okey, so janganlah macam tu. Kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Bincang. Sebab saya pernah ambil master juga tau. Saya ambil master MBA di UiTM. Saya ambil master di UKM. Kita punya perbincangan dalam kelas master kita memang perbincangan. This is actually discussion tau. Small discussion. Jawab soalan pun lebih kepada discussion. Lebih kepada ni, tak adalah macam undergraduate dulu. Dia lebih kepada perbincangan. Apa kita pun semua ada kerja, dah pernah bincang dekat tempat kerja, OPR naikkan apa semua kan. So and then kalau dalam kelas, dia tak ada jawapan salah ataupun betul. Okay. Tak adalah saya cakap, oh salah tu salah, tolak markah. Tak ada. Okay. It's actually a discussion. So I'm here to facilitate the discussion. Okay.
to facilitate the discussion. So sekarang ni kenapa saya cerita pasal OPR ni sebelum you masuk pada analisa-analisa ni, okay, sebenarnya you kena juga tahu teori-teori asas dia. Teori asas tu. Okay. Sebab OPR ni berkaitan dengan teori asas ni sebenarnya, betul tak? Dalam kewangan, dalam finance, dalam accounting, ni OPR kan, dia teori asas. Sebagai pengguna pun kita akan terlibat dengan OPR, dengan kesan dan impak dampaknya OPR ni. Okey, silakan. Doktor nak tanya. Ya. Kalau OPR ni dia bagi kesan juga ke kepada kalau kita nak beli rumah ke hartanah ataupun kereta tu? Bagi kesan. Tiba-tiba dia dah jawab. Cepat. Macam mana dia bagi kesan tu? So, profit rate. Tapi kalau kereta, dia macam ni kan, kalau rumah dia beri kesan sebab rumah dia interest rate dia berubah-ubah. Tapi kalau kereta dia fixed rates kan. Kereta selalu fix. Kereta selalu fix. Tapi ada juga fix. Kereta selalu fix. Tapi kadang-kadang ada juga kereta yang pakai variable. Variable, betul. Untung juga. Okey, yang pentingnya apa-apa yang variable dia yang terkena. Okey, variable rate saja yang terkena. Fixed rate tak terkena. Faham tak? Okay. Fixed rate contohnya kalau kita pakai you beli rumah fixed rate, tak kena lah. Dia tak berubah. Dia turun pun you bayar yang sama, naik pun you bayar yang sama. Okay. Kalau orang tu dah ada pinjaman, terkena lah sebab mungkin profit rate dia berubah sebab kos kepada bank dah meningkat. Kalau baru nak pinjam, tak apa kan? Baru nak pinjam yang bahaya, yang sebab profit rate dia tinggi kos dia dah meningkat. Okay, dia dua-dua kena. Maksudnya yang existing kalau dia pakai variable rate, dia akan ada impak, dia turun naik. Kalau yang untuk yang baru nak pinjam, maksudnya kos lagi mahal. Kos financing akan lebih mahal. Kan? Kos financing lebih mahal. Maksudnya kalau dulu 5%, sekarang naik 25%. Macam fixed rate pun kenderaan siapa nak beli kereta ni, hold dulu. Mungkin rate dia tinggi sikit. Kalau kereta mungkin akan tinggi sikit lah, ada fixed rate dia. Tinggi sikit lah. Tapi kalau dulu dia dah ada, dia tak berubah. Dia tak berubah. Dia still sama juga. Dia punya fixed rate tu sama juga. Okay. Jadi apa impak dia kepada kita? Kuasa membeli jadi kurang lah sebab duit. Okay, satu. Tapi kita tengok yang direct impact kepada kita. Siapa ada loan rumah sini? Saya. Okay. Loan rumah variable ke fix? Variable. Variable. Maksudnya sekarang ni ansuran. Okay, contoh. Ansuran berapa sekarang? 1,500. 1,500. Okay, dia akan naik sikit nanti. Mungkin jadi 1,600 ataupun 1,650. Tapi yang tu kena tanya banker lah. Berapa yang kita punya ansuran ni kena naik. Siapa lagi ada ada lagi ansuran? Tak ada, semuanya bebas hutang. Bebas hutang. Okay, kalau tak ada loan rumah, ada tak loan personal? Betul. Ya. Kalau macam PTPTN semua tu ada ke? PTPTN dia fix. Ada perubahan ke? Tak ada. Fix. Fix kan? Fix. Okay. PTPTN tak ada. Okey, cuba tanya-tanya macam tu. Kita macam ni baru kita boleh pinjam. Kan? Jangan malu. Okey, nak belajar ni kadang-kadang jangan malu. Memang time ni lah boleh you boleh tanya macam-macam. Cuba kalau dalam TV tersalah. Itu lagi tak boleh. Satu Malaysia kena kelentong kan. Tak boleh lah macam tu. Tapi kat sini tak apa. You masih lagi dalam proses pembelajaran. Okey, kenapa satunya kenapa teori maksudnya interest rate ni walaupun riba ni riba lah. Saya beritahu benda ni memang benda riba lah. Teori interest rate ni bila bank negara ni dia naikkan interest rate ataupun turunkan interest rate ni, dia ada kena mengena dengan inflasi juga. Okey, dia panggil macam dalam video yang saya cakap tu target inflation. So maksudnya
kita nampak dah masa tu raya kita dah dapat EPF 10,000. Siapa keluarkan EPF 10,000? Tak ada. Tak cukup mungkin. Mak saya. Okey, mak you keluarkan kan. So mak you tengok dia belanja macam mana? Masa raya tu. Betul. Banyak. Kan? Macam-macam dia beli kan, betul tak? Okey, macam-macam dia beli. Contoh, okey. Tapi kita tengok kepada apa yang berlaku dalam. So maksudnya kita berbelanja. Bila kita belanja, okey, barang contohnya macam contoh ayam dan juga daging lah. Ayam daging dia limited. Okey, tapi kita semua nak beli. Kita semua nak beli. So kalau kita nak beli tapi barang yang tak cukup, apa akan jadi berharga? Naik. Harga akan naik. Sebab tu itu yang terjadinya hyperinflation. Inflasi hyper. Hyper ni hyper lah, tahu kan hyper kan? Hyperinflation. So harga akan naik sebab kita duit banyak. Tapi kenapa bank negara mula-mula turunkan OPR? Sebab masa time tu ekonomi kita teruk merudum. Okay, ekonomi kita turut merudum, dia kurangkan OPR supaya kita ada duit di tangan. Sebab apa? Kita ansuran belanja. Kan? Sebelum ni ansuran berapa? Ansuran daripada yang 1,500 tu sebelum tu berapa? Sebelum dia turun. Ini yang dah naik Yang 1,500 tu. 1,500 tu yang belum naik kan? Okay, asal masa sign LO. 1475 macam tu lah. Lagi rendah pula. Betul. Tak, Sebab kita sebelum PKP. macam tu lah. Okay, you baru beli lah masa tu. Baru 5 tahun. 5 tahun. Okay, maksudnya sebelum PKP dia bukan 1,600 kan? Betul. Dia berapa sebelum PKP? 1475. PKP 1,500. Ya? Masa PKP 1,500. 1,470. Oh, lagi rendah lah. Okey, 1,475 jadi 1,470. Okey, ada lebihan RM5, betul tak? RM5 tu you belanja. Betul. You ada duit lebihan di tangan. So kalau seorang ada lebihan RM5, kalau 10 juta, 20 juta, so maksudnya tu yang diturunkan OPR tu supaya rakyat ada duit di tangan untuk berbelanja, untuk menggerakkan balik ekonomi. Ekonomi kan masa tu tengah teruk kan, masa time pandemik tengah teruk, jadi OPR ni diturunkan. Masa time tu pun saya banyak memberikan komen lah bahawa memang eloklah diturunkan OPR ni supaya duit tu ada di tangan rakyat supaya mereka boleh berbelanja. Lepas tu kalau ekonomi dah baik. Ekonomi dah baik sekarang ni, ekonomi dah buka. Duit EPF pun dah dapat kan. So sekarang ni semua nak belanja, sebab tu duit harga makin lama makin harga yang dalam data dalam data DOS, CPI, yang harga yang melambung-lambung ialah harga daging dan harga ayam. Ialah memang confirm lah raya. Betul tak? Harga daging dan ayam. Dan CPI kita meningkat kepada 2.2%. Inflasi kita lah. 2.2% kira okey lah. Bagi saya okey lah tu 2.2 je. 2.2%. Berbanding dengan Turki 70%. Terperanjat dengan 70%. Bayangkan kan hampir 100% naik. Contoh you beli beras dulu RM20, sekarang ni jadi dekat RM35. Asal berapa sebelum ni, doktor? Apa tu? OPR dia orang, Turki. Bukan OPR tu, itu inflasi. Oh, inflasi 70%. 70%. Sebelum tu? Sebelum tu yang tu kena check lah. Saya pun tak tahu. Yang tu mungkin 30 lebih kan. Tapi maksudnya dah naik lah 70%. Kita 2.2%, so okey lah. Tapi kalau kita punya harga terus meningkat, disebabkan kita duit banyak, barang sikit, kita punya supply ayam contohnya, kita lepas import. Daging pun kita import kan, kita tak cukup. Jadi memang akan naik lah harga, confirm.
Okay, sebab tu bank negara melalui OPR ni boleh membuat yang panggil target inflation lah. So maksudnya dia tak nak inflasi hyper. Okay. So apa dia buat? Dia kurangkan kuasa membeli. Kuasa membeli dia kurangkan. Bila naik OPR, kita dah kena bayar ke bank. Tak adalah duit nak belanja dah. Contoh dulu 1,475 kan sebelum PKP. PKP 1470 ada ekstra RM5. So sekarang ni mungkin dah naik balik jadi 1475 balik. Dah tak ada dah RM5 dulu. Kan? RM5 tu dah tak ada. So RM5 tu tak ada lah dalam ekonomi balik. Dia masuk ke bank je. Okay, dia masuk ke bank je. So kuasa beli pengguna dah berkurang. So bila kita dah tak ada duit tu kan dalam pasaran tu, kita tak membelilah. Betul tak? Bila kita tak membeli tu, harga dia mungkin akan stabil balik sebab permintaan dia dah berkurang balik. So dia tapi ini ada bahaya juga untuk buat OPR punya maksudnya target inflation ni kadang-kadang dia tak jadi. Kadang-kadang tak jadi. Kita nak kurangkan inflasi, tiba-tiba lagi teruk inflasi dia. Mungkin boleh juga berlaku. Okey. So satulah. Satu lagi ialah disebabkan kenapa bank pun nak buat untung, betul tak? Bank pun nak buat untung. Kalau dulu masa time ekonomi merudum, bank dah kurangkan dia punya rate. Sekarang ni ekonomi dah buka, kita pun dah boleh beraya, pergi solat Jumaat pun dah boleh, rapat-rapat kan. So maksudnya ekonomi dah mula membuka. Jadi bank, BNM pun rasa time ni dia orang pun nak buat duit dah sikit. Betul tak? Tapi dia bagi alasan dia cantik sikit. Ekonomi telah berkembang kan. Kan? Tapi sebenarnya mestilah sebab bank pun nak untung. Kalau dulu dia untung sikit. Kan ni naik 25 mata asas ni 0.25% ni